Masya Allah tabarakallah, dalam bank masa tu ada RM7,192. Okey, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okey, Alhamdulillah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya dengan Ustazah Adilah mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan dan kami bermula dengan hanya RM1,900 sahaja. Okey, so siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan siapa yang dah subscribe, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Dan tanpa lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, selepas geng-geng tabligh ni, Afiq, Tuan Rahman semua dah pergi ke masjid yang seterusnya dan kami masa tu tak buat apa-apa. Dan saya ajak Adilah untuk kami duduk kat pantai sebab sejak daripada Malaysia kami travel sampai ke Thailand tak pernah lagi kami singgah mandi pantai. Dan waktu tu saya dengan Adilah pun terjunlah ke dalam laut. Masa tu kami relax lah dekat laut tu, enjoy the moment kan, sebelum kami sambung kayuhan. Dan masa tu bila duduk termenung dekat depan laut tu kan, teringat dekat rumah, teringat kat kampung halaman kan, teringat kat Umi, teringat kat Abi, teringat kat mak abah semua kan. Dan masa tu saya celup jari saya kat dalam laut tu dan saya teringat satu pesanan daripada Abi. Saya teringat Abi cakap, "Angah, cuba Angah celup jari Angah kat dalam lautan dan Angah angkat jari tu dekat hujung tu ada apa?" Dan masa tu saya cakap, dekat hujung ni ada setitis air lah dekat hujung jari tu kan, bila kita dah celup kan. Masa tu Abi buat analogi, dekat hujung jari kita ni adalah, itulah nikmat dunia, dan dekat seluas lautan tu adalah nikmat akhirat. So Angah nak pilih nikmat dunia ke nikmat akhirat? Kalau Angah ni cukup bijak, bijaksana, bijak sini dan bijak di mana-mana, Angah akan pilih nikmat yang luas tu berbanding nikmat yang hujung cipot dekat depan jari ni. Dan Abi sambung masa tu, kalau kita kejar lautan yang luas, kita akan dapat yang dekat hujung jari tu. Tapi kalau kita kejar yang kat hujung jari tu, bila dia terjatuh dekat hujung jari, kita tak dapat. Lautan yang luas pun kita tak dapat. Maksudnya adalah, kalau kita kejar akhirat, kita kejar nikmat akhirat, dunia akan kejar kita. Tapi kalau kita kejar dunia tu dia jatuh dalam laut, dunia tu pula lari daripada kita. Tu analogi Abi kepada saya lah. Waktu Abi cerita dekat Malaysia tu, saya tak boleh nak imagine tau. Tapi bila dah travel semua, barulah saya nampak, barulah terbuka pintu hati tu, terbuka minda tu untuk nak proses hikmah yang Abi dah cerita sebelum tu. Dan Alhamdulillah, selepas habis mandi semua, kami pun keletihan dan kami balik ke masjid, tidur sekejap sebelum kami nak bertolak. Dan kami kemas masjid tu. Dan sebelum kami bertolak, masa tu Adilah cakap, "Bang, sebelum kita gerak, Ayang nak berkenalan lah dengan keluarga yang dikatakan rumah misteri kat sebelah masjid tu." Masa tu saya cakap, "Okey, tak ada masalah, kita pergi berjumpa kan." Dan saya dengan Adilah masa tu kayu basikal pergi ke rumah dia sebelum kami mula bertolak. Dan masa tu kami beri salam, ada 2 orang suami isteri keluar daripada rumah tu. Tapi suaminya patah balik masuk dalam dan isterinya sahaja yang keluar. Kalau cung con nè, kalau cung con nè. Chào. Kami nak ke Mekah. Cakayan ke Mekah. ไปมักกะแล้วก็ไป Cakayan. แล้วไปเข้าทางไหนเลยเนี่ยไปผ่านประเทศอะไรอะไป By bicycle going to Mecca. จากนี้ไปเข้าทางไหน Ke Myanmar. ไปเมียนมาก่อน India, Pakistan, China. แล้วนี่เข้าทางนี่เปล่าทาง
Ben Alena. Ni ke arah ke mana ni? Oh ni. Kampung. Ni ke masjid. Masa tu Adilah pun berkenalan lah dengan makcik tu. Tapi tak boleh nak sembang banyak sebab makcik tu tak boleh cakap bahasa Inggeris. Dan kami pun tak pandai, tak fasih lagi nak cakap bahasa Thailand. Dan bila dah habis sembang semua kan, macam Ayam dengan Itik tu, dan kami pun teruskanlah kayuhan. Dan waktu kami teruskan kayuhan tu, cuaca memang sangat panas. Masa tu memang tak tahulah, musim memang musim panas sangat lah. Dan masa tu Adilah kata dia nak beli peti ais. Nak beli peti ais untuk nak letak lah benda-benda yang sejuk kan, supaya waktu tengah kayu basikal tu adalah benda sejuk yang kami boleh nak minum. Boleh jadi juga untuk nak simpan buah-buahan, nak simpan ikan semua kan. Mujur dia tak minta peti ais Panasonic nak letak atas basikal. Masa tu Adilah cakap dia nak cari tong ais kedai. So saya pun follow lah, ikut pergi ke kedai. Dan masa tu dia bawa tong ais. Ada. So saya cakap, kalau bawa tong ais ni macam mana nak bawa? Why nak cari yang styrofoam yang petak tu? Itu kita boleh ikat kat belakang. Petak tak ada? Cik yang petak Ha? Dan masa tu Adilah ambil lah kotak styrofoam tu untuk letak ais tu. Masa tu Adilah pergi bayar. Dan masa tu saya buka lah Maybank to you kat dalam handphone kan. Dan sebelum ni saya cerita kami bermula dengan 1,900 kan. Tapi Masya Allah Tabarakallah, dalam bank masa tu ada RM7,192 yang kami tak tahu siapa orang yang bagi. Ada seorang dua yang kami kenal, tapi selebihnya semua orang yang kami tak kenal. Masya Allah Tabarakallah. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, yang kita ada RM7,000 ni. Abang ingatkan habis 1,900 ni kita balik, tapi ada 7,000 ni, bolehlah kita sambung kayu kan. Alhamdulillah. Dan masa tu sebenarnya saya letak account bank saya letak dekat page. Nama page tu Kembara Memburu Hikmah. Setiap kali saya post, saya letak nombor account, saya tulis kat situ. Siapa yang nak support kami, siapa yang nak bantu kami, bolehlah masukkan duit kat dalam bank kami. Dan apa yang mengejutkan, ada yang masukkan RM25, ada yang masukkan RM50, ada yang masuk RM200, dan yang paling tinggi masuk masa tu RM5,000. Masya Allah Tabarakallah. Ni semua rezeki daripada Allah SWT. Ini bukan kami rancang, tapi ini Allah yang rancang untuk kami. Dan masa tu kami pun sambunglah kayu. Dan waktu sambung kayu tu memang sangat dehydrate kan. Sebab kami lalu dekat laluan highway. Laluan highway ni dia sangat panas. Biasa jalan tar kan, so dia panas. Dan tak ada pokok untuk kami nak berlindung. Dan masa tu kami pun singgah lah dekat satu R&R tu. Dan kami nak masuk toilet dan kami nak basahkan badan semua untuk kami sambung kayu. Dan masa tu kami berjumpa dengan seorang makcik ni yang cuba ajak bersembang dengan kami. Dan dia cakap bahasa Thailand, dan saya dengan Adilah tak boleh nak cakap bahasa Thailand. Dan dia kenalkan diri dia sebagai Makcik Faridah lah. Dia go to Bangkok hả? Bay cả ngày á. Bangkok 5 days. Days. ไม่เผื่อพอไปถึงแบงคอกอาจจะได้เจอกัน อันนี้ทำงานอยู่ที่แบงคอก sorry พูดไทยไม่ได้ อันนี้ทำงานอยู่ที่แบงคอกอะค่ะ go to Bangkok go to Bangkok จ้ะเนี่ย go to Bangkok ด้วยนี่ก็ Bangkok อาจจะได้เจอกันนะแต่ว่าอันนี้อย่างดีได้เที่ยวไปตลอดทางเนาะ Okay, dia cuba sampaikan. Dan masa tu dia pun dah give up nak sembang. Dia pun masuk kereta. Dan kami pun nak teruskanlah kayuhan. Dan waktu kami nak teruskan kayuhan tu, dia datang balik. Apa tu? Allahu Akbar. Kun kap. Bagi kek pada kami. Masya Allah Tabarakallah. So kalau Makcik Faridah tengok video ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Makcik Faridah. Dan waktu tu kami pun sambung lagi kayu. Kami sambung kayu nak ke arah Tapsake sebelum kami pergi ke arah Prachuap Kirikan. So waktu tengah tu biasalah masih lagi panas. Dia punya panas dia tu memang tahap, kalau lama sangat bawah panas tu boleh kena heat stroke. Dan masa tu nak cari lagi R&R, nak cari lagi pam minyak, tak jumpa. Dan masa tu kami berjumpa dengan ada satu sekolah. Masa tu saya cakap kalau ada sekolah,
sekolah ni mesti ada toilet. Bila ada toilet, bolehlah kita basahkan badan untuk sambung kayuh. Dan masa tu kami jumpa guard dan minta izin untuk tumpang tandas. Dan guard tu membagi untuk masuk ke sekolah tu. Dan kami masuk dalam sekolah tu, dan saya minta Adilah untuk pergi ke tandas dan saya jaga basikal lah. Dan masa tu Adilah pun pergi ke tandas. Dan masa tu bila saya jaga basikal, saya nampak ada satu pipe dekat tepi padang. Saya minta izin dengan guard tu, boleh tak kalau saya nak guna pipe tu untuk nak basahkan badan kan? Dan dia kata boleh. Bila dia kata boleh, saya mandi terus dekat tepi padang tu kan, basahkan badan. Oi, dia punya nikmat dia jangan cerita lah. Memang sangat best lah. Sebab tengah-tengah panas kan, lepas tu dapat pula mandi. Oi, dia punya nikmat dia tu memang terbaik lah. Bila dah habis, dah basah semua badan, kami pun sambunglah kayuhan kami ke arah Tapsakir. Di sepanjang perjalanan tu kami langsung tak jumpa masjid. Dan waktu tu dah sampai ke pekan Tapsakir tu. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, yang kita pergi cari restoran Islam dan kita cuba tanya orang dekat sini, mungkin dia orang tahu kat mana masjid yang terdekat. Dan masa tu alhamdulillah kami berjumpa dengan satu restoran Islam. Macam ni nak tahu restoran Islam ke tak? Dia ada frame tulisan Allah dengan Muhammad tu lah. Tu confirm Islam lah. Saya cakap Adilah, jomlah kita makan malam dulu kat sini. So Ayang tak payah masak. So masa tu Adilah kata, Ayang ada nasi lagi ni sebenarnya. Rupa-rupanya Adilah dia dah masak siap-siap waktu sebelum kami bertolak daripada masjid tadi. Dan kami dah makan sikit waktu tengah hari. So malam tu ada lebih sikit nasi tu. Kami order lauk je. Kami cakap kami ada nasi, kami bawa nasi. Adilah keluarkan periuk nasi dia tu dekat restoran. Selepas habis makan, saya tanya dengan owner restoran nak tumpang solat. Alhamdulillah dekat belakang restoran dia ada tempat solat. Kami pun guna toilet untuk ambil uduk dan kami pun bersolat jamak maghrib dengan isyak dekat ruang solat tu. Okay, dan selepas habis solat dan habis makan semua, saya tanya dengan owner restoran tu, kat mana masjid yang terdekat kat sini? Dia kata ada satu masjid yang terdekat, nama dia Masjid Pakistan. Bolehlah kalau nak pergi ke masjid tu, kalau nak rehat, nak tidur kat situ pun boleh, tak ada masalah. Bila dah habis makan semua, kami pun bersiap nak kayuh ke sana. Dan Adilah masa tu pakai baju kurung dengan kain kurung kan, kayuh je sampai ke sana sebab tak jauh sangat. Dan bila sampai kat sana memang gelap masjid tu, sebab dah habis isyak. So dia dah gelap, tak ada orang solat. Dan masa tu kami pergi cari rumah dekat sekeliling masjid tu untuk minta izin nak tidur kat masjid tu. Kami pun beri salam lah dekat satu rumah sebelah ni dan kami minta izin boleh tak tidur kat masjid tu. Ada seorang lelaki dengan makcik keluar dan dia kata boleh je, boleh tidur dekat masjid tu. Dan kami pun masuklah pekarangan masjid tu. Dan memang seram masjid tu. Ada seorang lelaki yang kurang siuman juga yang tidur kat masjid tu. Memang sangat seram lah. InsyaAllah saya akan sambung cerita tu di episod yang akan datang. Okey, sedikit renungan daripada saya. Nabi SAW pernah bersabda, manusia yang paling bijak adalah manusia yang sentiasa mengingati mati dan bersedia ke arahnya. Kenapa Nabi cakap macam tu? Saya nak cuba relatekan dengan apa yang kejadian dekat pantai tadi tu, berdasarkan setitis air kat hujung jari dengan nikmat akhirat seluas lautan tu. Memang bijak lah kalau dia pilih lautan yang luas tu, nikmat yang sangat besar tu, berbanding dengan dunia yang sangat kecil ni. Sebab tu Nabi kata manusia yang bijak adalah manusia yang fikir, yang bersedia dengan akhirat daripada dia kejar dunia ni. Okay, insyaAllah. So sama-sama kita mengejar akhirat, sama-sama kita mengejar syurga Allah yang selama-lamanya tu, berbanding dengan dunia yang hanya sementara. Okay, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.